Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan tutorial 4 akan membentangkan berkenaan hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Saya Muhammad Yusof Tashfin bin Musa bersama Herni Nur Fazirah binti Abdul Razak dan Khairuzaman bin Romeo adalah pembentang bagi minggu ke-6. Baik, kita akan terus ke takrifan hak. Hak dari sudut bahasa ianya bermaksud benar, kebenaran, kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu dan ianya ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat dan juga lain-lain menurut Kamus Dewan. Jadi dari segi istilah pula, ianya adalah sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai, baik yang berupa benda ataupun yang berupa wewenang, dan kewajipan ialah sesuatu yang perlu diberikan, baik yang serupa benda maupun yang berupa perbuatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, antara hak isteri ialah yang pertama hak mahar, yang kedua hak nafkah, yang ketiga hak mendapat hubungan komunikasi yang baik, yang keempat hak mendapat bimbingan dan tunjuk ajar, yang kelima hak terhadap harta sepencarian, dan juga yang terakhir hak asasi wanita. Nafkah menurut istilah ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib atas seseorang itu untuk membiayainya. Jadi biaya yang dimaksudkan ni kebiasaannya ialah semua hajat dan keperluan seperti pelajaran, makanan, ibadat, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi nafkah yang wajib diberi pada isteri terbahagi kepada dua, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Jadi nafkah zahir ni ialah suami wajib memberi belanja untuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal isteri sesuai dengan kemampuannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi maksudnya di sini adalah suami perlu memberikan nafkah kepada isteri berdasarkan kemampuannya, dan isteri pula tidak boleh meminta ataupun mahukan nafkah yang melebihi kemampuan suami. Dan nafkah batin pula bermaksud suami perlu mempergauli isteri itu dengan baik. Jadi dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223 bermaksud, isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam bagaimana kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dalam Islam, isteri boleh orang kata menolak hajat atau keinginan suaminya untuk bersetubuh dengan syarat ianya mestilah dalam keadaan darurat atau keuzuran seperti semasa dalam fasa haid, nifas ataupun sedang dalam ihram dan sebagainya, dan mungkin sakit lah. Banyak juga perkara yang perlu difahami oleh suami sebelum meminta daripada isteri, dan isteri juga punya hak sekiranya beliau memang tak boleh nak bagi nafkah batin kepada suami. Kemudian selain daripada mempergauli, mestilah juga berikan komunikasi yang baik, iaitu seterusnya hak untuk berkasih sayang, hak mendapat bimbingan dan tunjuk ajar, serta lain-lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herni Nur Fazira. Saya akan menerangkan faktor pengabaian pasangan dan 2 tindakan yang boleh diambil oleh isteri. Sudah menjadi kewajipan bahawa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk isteri dan anak-anak yang bersesuaian dengan kemampuannya. Menurut mazhab Syafi'i, kategori nusyuz lelaki adalah keengganannya memberikan salah satu hak isterinya. Misalnya memberikan nafkah atau bahagian yang seharusnya menjadi hak milik isteri. Terdapat beberapa perkara yang mendorong pasangan mengabaikan tanggungjawab. Pertama ialah kurangnya didikan agama sehingga suami tidak mengetahui kewajipannya sebagai seorang ketua keluarga. Setiap pasangan yang berumah tangga perlu mengetahui ilmu rumah tangga terlebih dahulu bagi mengelakkan sebarang masalah di kemudian hari. Faktor seterusnya, dengan mempunyai isteri yang mampu menjana pendapatan sendiri, pasangan akan menganggap si isteri mampu menanggung segala kos dan perbelanjaan seharian dan tidak memerlukan nafkah darinya. Isteri yang bekerja bukanlah tiket untuk suami mengabaikan tanggungjawabnya. Selain dari itu, komitmen yang ditanggung suami bertambah oleh kerana dia memiliki isteri lebih dari satu atau pasangan tersebut sudah berkahwin baru. Perkara ini akan menjadi alasan utama pasangan mengabaikan tanggungjawabnya. Faktor terakhir ialah pasangan tidak memiliki pendapatan bulanan yang tetap atau memiliki gaji yang kecil. Si isteri dan pasangan perlu berbincang secara damai bagi mengatasi faktor ini. Kemungkinan si isteri boleh mengurangkan tuntutan nafkah demi mengembalikan keharmonian hidup. Berikut ialah tindakan yang boleh diambil oleh isteri demi menjamin hak dirinya dan anak-anaknya sebagai seorang isteri. Saya akan mengulas 2 daripadanya dan 2 yang terakhir akan diulas oleh rakan sekumpulan saya. Tindakan yang boleh diambil oleh isteri demi menuntut haknya dan hak anak-anaknya ialah dengan menasihati pasangan dengan cara yang baik. Kita sebagai manusia mempunyai hak yang sama rata dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi, si isteri perlu menasihati pasangan agar kembali menjalankan tanggungjawab dengan baik kepada keluarga dan mengingatkan pasangan tentang azab yang bakal diterima sekiranya dia lalai menjalankan tanggungjawabnya kepada keluarga. Selain pada itu, ahli keluarga yang terdekat, yang adil, yang boleh dipercayai juga boleh membantu isteri dengan menyedarkan si pasangan tersebut. Kita sebagai manusia ada kalanya lalai ataupun kita tidak sedar dengan kesilapan yang kita lakukan. Jadi orang sekeliling memainkan peranan untuk menegur kita. Tindakan kedua ialah menuntut keadilan dari mahkamah syariah. Apabila si isteri telah memperolehi perintah dari mahkamah syariah tentang pemberian nafkah dan pasangan dengan sengaja cuai atau ingkar untuk melaksanakan perintah tersebut, maka si isteri perlu merujuk masalah ini ke mahkamah syariah yang berhampiran. Sekiranya pihak suami tidak membayar seperti yang diperintahkan, si isteri atau anak yang berkepentingan dengan nafkah tersebut boleh memohon penguatkuasaan perintah di mahkamah. Mahkamah akan mengeluarkan perintah penguatkuasaan dalam bentuk sama ada memerintah bayaran secara potongan gaji atau dipenjarakan dan sebagainya seperti mana yang dipohon. Pemberian nafkah kepada isteri yang diceraikan tertakluk kepada keadaan isteri yang diceraikan dan talak terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah talak raj'i. Sekiranya seseorang isteri diceraikan oleh suaminya dalam talak raj'i, maka menjadi tanggungjawab ke atas suami menyediakan nafkah seperti menyediakan makanan, pakaian, menyediakan tempat tinggal, menyediakan apa-apa keperluan isteri seperti belanja perubatan dan sebagainya. Kedua ialah talak raj'i. Sekiranya si isteri diceraikan oleh suami dengan yang kedua ialah talak ba'in. Sekiranya si isteri diceraikan oleh suami dalam talak ba'in, maka si isteri tersebut hanya layak mendapat kemudahan tempat tinggal daripada suaminya dalam
tempoh iddah sahaja. Tetapi sekiranya si isteri diceraikan dalam keadaan hamil, maka si isteri juga layak mendapat kemudahan seperti perempuan yang diceraikan dalam talak raj'i. Sekiranya si isterinya diceraikan belum lagi disetubuhi, maka dia tidak mendapat ataupun tidak layak mendapat apa-apa nafkah daripada suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Khairul Zaman bin Romeo. Saya merupakan pembentang terakhir dan kita akan lanjutkan pembentangan ini, iaitu topik yang saya akan bentangkan iaitu topik penceraian secara baik. Penceraian yang terbaik iaitu cerai dalam mahkamah. Talak yang dilafazkan di luar mahkamah adalah suatu kesalahan syariah. Di bawah Seksyen 124 Akta Undang-Undang Keluarga dalam WWP, penceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dengan apa-apa bentuk di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah itu, maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 dan dipenjarakan tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Dan seterusnya iaitu fasakh. Kita perlu tahu apa itu fasakh. Fasakh itu pembubaran nikah yang disebabkan oleh sesuatu perkara yang diharuskan oleh syarak. Dengan erti bahasa iaitu rosak ataupun putus. Dan saya telah kategori apa yang sebab-sebab membolehkan fasakh. Fasakh ini ada beberapa tapi saya senaraikan 5, iaitu telah mati pucuk bagi seorang suami lelaki, telah gila selama tempoh 2 tahun, dia menzalimi atau menyakiti isteri secara selalu, tidak mengetahui keberadaan mereka selama tempoh lebih dari 1 tahun, tidak menunaikan nafkah batin tanpa sebab munasabah selama 1 tahun, dan akhir sekali tidak memberikan peruntukan nafkah kepada isteri selama tempoh 3 bulan. Dan seterusnya, apa kesan fasakh? Sekiranya fasakh telah berlaku, sudah tentu ada kesannya. Kesannya pembubaran ikatan perkahwinan secara fasakh ini termasuk dalam kategori talak bain sugra, dan mahkamah memutuskan untuk membubarkan perkahwinan dan ia tidak boleh dirujuk semula, tetapi boleh melakukan akad nikah yang baru. Itu kesan dia. Hukum fasakh. Hukum fasakh ialah harus dia demi isteri menjaga kemaslahatan dan kebaikan kedua-dua pihak. Akhir sekali iaitu rumusan apa hikmah yang kita boleh perolehi, iaitu pertama sekali dia mengelak daripada kemudaratan yang akan ditanggung oleh isteri sekiranya ikatan perkahwinan masih diteruskan. Kedua iaitu menjadi sebuah bentuk peringatan kepada suami agar sentiasa bertanggungjawab dalam menunaikan hak isteri dan keluarga, dan menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap perkembangan fizikal, mental dan emosi anak-anak. Dan akhir sekali dia menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak. Sekian, itu sahaja dari kami.